Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kita bersua kembali dalam tazkirah mingguan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang kita berhenti bawah ni Ani Anas bin Malik, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakhrujuna qaumun minan nar min ahli tauhid wa yadkhuluna al-jannah. Minggu lepas kita membicarakan tentang dahsyatnya kedudukan neraka antara azab yang mula-mula akan diterima oleh ahli neraka adalah kelaparan. Selain daripada itu banyak lagi azab-azab yang akan dikenakan oleh Allah kepada ahli-ahli neraka. Jadi riwayat daripada Anas bin Malik bahawasanya Nabi bersabda, Nabi kata, sayakhrujuna qaumun minan nar, akan keluar satu kaum daripada neraka, yang mana ahli neraka ini di kalangan orang-orang ahli tauhid, yakni orang Islam. Orang Islam yang ada dalam neraka akan keluar satu gerombolan, lepas tu satu gerombolan, lepas tu satu gerombolan, mengikut azab atau mengikut dosa yang dia melakukan semasa mana atas dunia. Kalau ada setengah tu ada 5 hari, ada setengah tu 2 hari, ada setengah tu 10 hari, ada setengah setahun, ada setengah 10 tahun, ada setengah 100 tahun, ada setengah 1000 tahun, ada setengah mungkin 10,000 tahun. Bergantung kepada dosa yang dia lakukan semasa mana atas dunia. Jadi pokok ni dia akan keluar satu kumpulan. Dan perbuatan ini ahli neraka yang keluar ni akan diperlihatkan oleh orang-orang yang belum keluar. Siapa orang dah legi waktu tubik tengok lain. Allah. Mudah-mudahan kalau aku tubik, alhamdulillah. Itu dah legi, ni dalam neraka ni. Dah legi ada teh obeng, ada kopi beng, ada air goreng ada. Dah legi ni. Di Malaysia ni dia istimewa. Ikut mitok boleh lah kau. Kalau di Thailand tu payah sikit. Ni dalam neraka ni, bayangkanlah. Aku tengok satu kumpulan orang Islam tu big tengok. Lepas tu orang Islam lain kata bila pula aku. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk dalam kumpulan ni boleh lah. Tak ada masalah lah. Nak berapa lama. Tak ada masalah lah. Jadi Nabi Oyak ni ada sahih ni. Dia keluar. Apabila keluar. Akhir sekali diperhatikan oleh pokok orang-orang kafir. Orang kafir kata, nyesal aku tak masuk Islam. Sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Hijr. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Kata orang-orang kafir, mereka merasa ingin kalau mereka ini, kalau boleh mereka nak masuk menjadi orang Islam. Kalau boleh, kalau Allah izinkan, kalaulah diberi ruang kepada dia, dia akan masuk Islam. Kata orang kafir yang tak akan mungkin keluar daripada neraka. Dia berharap, dia mengharapkan supaya dia dibagi peluang oleh Allah supaya dia masuk Islam. Jadi orang Islam ni kalau hak kena celuk dulu ni kan, orang Islam yang bermasalah lah. Orang Islam yang makan rasuah. Tengok hari ni tubik dalam WhatsApp tahu betul kata wallahu a'lam lah. Tapi SPRM sah akan panggil siasat KSN yang melibatkan 300 juta. Dan disiasat bahawasanya harta KSN ni di Sarawak ni beratus-ratus juta ada nilai dia. Tuan-tuan. Kita nak gapo duit banyak-banyak kalau kita nak makan harta orang. Kita ingat dengan harta kita kaya tu, kita boleh buat sedekah ke orang. Tak laku sedekah kita. Buatlah pahala, buatlah masjid baru putih pun atas dunia ni. Kalau buat daripada sumber-sumber yang haram, tidak ada manfaat.
tidak ada dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita nak buat apa? Nak makan. Kita dia umur 70, 80, nak makan ketel tak boleh dah. Nak makan udang tak boleh dah. Nak apa lagi tu? Islam tidak lagi kita makan harta, makan cari harta, carilah berapa banyak kita nak. Tapi biar cara yang halal dan dibelanjakan dengan tepat yang halal. Islam tidak lagi. Nah, dahsyat tak dahsyat. Kaki tangan KJL ni, Allah, dahsyat ni. Apatah lagi kaki tangan KJL yang berpakaian uniform. Cuba kastel ke, polis ke, immigration ke. Ni popok ni askar PPS ke ni, dahsyat. Ada hak baiknya, tapi ramai hak yang tak boleh. Kita bukan nak tuduh dia. Tapi hakikat kena terima. Tambah pula zaman-zaman lain ni, zaman hidup dalam kemewahan, nak tengok orang senang, kita nak senang dia. Dalam keadaan lain, maka kita terpaksa mengambil keuntungan. Apatah lagi hidup di bandaraya, seperti mana di Kuala Lumpur, nak lagi pitik, nak kira gaji polis tak cukup. Gaji tak cukup tuan-tuan. Gaji boleh RM5,000, RM6,000 ni tak cukup tu pun. Dengan minyak kereta lagi, dengan tu lagi, dengan orang ngasuh lagi, dengan api air lagi. Dengan lagi kelak malai lagi. Orang beli kata RM50, kelak malai zaman orang beli tu RM50. Lain ni tak ada RM50, kita kata RM50 kalau sebulan. Gaji RM1,500, gaji RM6,000, RM7,000. Gerik 52 ni tuan-tuan. Gerik 54 ni tak ada nilai. Duk hidup di kampung. Gaji kalau buat RM10,000. Saya nak ayat ni. Balik lagi tuan-tuan di kampung ni. Jadi kena makan rasuah juga ke mana-mana. Saya ingat kakak saya dulu, zaman dia hidup susah. Tok lelaki dia engineer. Arkitek lelaki dia engineer. Masa tu. Susah hidup kampung. Kena minta piti dengan mokpok pula latar. Dah, tu ada mokpok raya tu, dia ada piti juga. Buat cikgu, seroyak cikgu. Cikgu ni mesej pensyarah. Tak ada nilai. Jadi benda-benda ni yang dikatakan orang Islam yang bermasalah ni, nak ambil rasuah. Ada banyak orang ambil rasuahnya di kalangan. Tapi ramai ambil rasuah. Di kalangan tu, orang tertentu. Lepas tu hak zalim, hak jahat orang. Ambil harta orang. Ambil harta tanah orang. Ambil tanah harta kerajaan. Waktu harta cik kita. Hak ni, hak pokok ni lah yang dikatakan orang Islam yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bayar balik ni semua. Sebab itulah dalam surah Al-Hajj dibayangkan, Tuhan kata balasan bagi orang neraka, hazani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Dua golongan, dua manusia ni, orang Islam dengan orang kafir ni, duk baluh dalam neraka ni. Sama-sama dalam neraka ni duk baluh berkenaan dengan keadaan tentang ketuhanan. Walladzina kafaru quti'at lahum siyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Manakala orang kafir pula akan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pakaian daripada api. Allah sediakan pakaian, orang yang ada dalam neraka ni sediakan daripada pakaian daripada api. Tuan-tuan, bayangkanlah. Kemudian lepas tu dah pakaian daripada api, kemudian dicurahkan ke atas dia. Dicurah kata dia yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dicurah atas kepala dia air panas yang mendidih ataupun air telaga yang mendidih atas kepala dia. Tuan-tuan. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dihancurkan apa yang ada dalam perut dan juga dalam kulit-kulit mereka. Tuan-tuan. Kita hak mati, hak tak mati lagi ni tuan-tuan, bertuah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mari kuliah sekolah lagu ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan tahu ni benda-benda ni. Tuan-tuan baca Quran semua ada, semua mama ada baca Quran semua, tapi kita tahu gapo maksud baca Quran. Ustaz baca sendiri baca Quran itu tahu makna. Kita tahu belaka satu perkataan mana pun. Kalau kita tak rujuk tafsirnya. Baca saja. Sebab tu fadilah orang baca dan orang tahu dua kali fadilah. Baca saja fadilah, baca dua fadilah besar. Tuan-tuan. Sebab tu pentingnya
Yushadu, tuan-tuan mari. Hak mana hak tak mari tu, hak tak dengar gas, hak tak mari tu, tak pernah mari tu, tak pernah jumpa ni, tak kata tahu benda-benda lagu ni. Akan yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Walahum maqami'u min hadid. Mereka pula disediakan bata besi untuk seksa mereka. Dah lah pakai baju daripada api, curah pula lembaga air panas atas kepala. Lepas tu pula dihancurkan segala tulang-tulang perut kita dan kulit-kulit. Ditambah pula sediakan bata besi nak pukul kita. Kullama aradu an yakhruju minha. Dia kata bahawa ni ada. Tatkala mereka rasa sakit dalam keadaan neraka, mereka nak naik, maka ngakak nak naik sepoktan. Dari beledi nak naik, ngakak nak naik. An yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Ditarik semula oleh malaikat. Ditarik kaki dia jatuh semula. Naik, tarik, naik, tarik, naik, tarik. Kerana kepanasan dan kesakitan azab neraka. Jadi kita hak mana hidup lagi kalau tak rasa takut lagi tuan-tuan. Tak tahulah. Hak mati tu nak kerana perlu apa dah. Terserahlah lagu mana. Wazuku azabal hariq. Dikatakan kepada mereka, rasalah akan azab neraka yang membakar. Allahu Akbar. Minta-mintalah kita buat kita ni. Supaya dijauhkanlah daripada benda. Minta-minta dengan Allah SWT. Tidak ada orang yang boleh terlepas daripada azab neraka ni, melainkan dengan rahmat Allah. Sebab itulah kita dalam kita melakukan apa jua perkara, tuan-tuan, kita kena ikhlas kerana Allah. Daripada Uqbah bin Amir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir dia dengar Nabi pernah bersabda, Nabi kata, yu'jibu rabbuka min ra'i al-ghanam fi ra'si saziyatil jaban. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala ni kagum dengan salah seorang pengembala kambing yang mengembala kambing fi ra'si saziyatil jaban, di tepi kaki-kaki bukit. Ada seorang pengembala kambing ni, dia mengembala kambing di tepi kaki bukit. Yu'azzinu bis-salah wa yusalli. Siapa masuk waktu semaya dia azan, dia semaya. Pada masa tidak ada manusia sekitar. Hanya dia dengan kambing je. Kalau dia tak semaya pun tak ada masalah. Tapi dia semaya, dia azan dan dia semaya. Fa yaqulullah azza wa jalla, maka Allah berfirman, unzur ila abdi. Dia kata ke malaikat, wahai malaikatku, wahai malaikatmu tengok hamba aku. Haza, dia ni yu'azzinu wa yuqimus salah. Dia azan dan dia semaya. Sebab apa dia semaya, azan dan dia semaya? Wa yakhafu minni, sebab dia takut pada aku. Kita dalam satu-satu kerja ni kita buat, tuan-tuan, kita buat kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Jangan buat kerana manusia. Kita mari ngaji, tuan-tuan mari ngaji ni, mari dengar ni tuan-tuan, hadis dan dibuat tafsir ni. Tuan-tuan, kalau ditakdir tuan-tuan mati tengah jalan, tuan-tuan masuk oleh syahid fisabilillah. Ingat baik-baik. Besar tak besar. Kalau ditakdirkan tuan-tuan sudah ngaji, tuan-tuan balik sebelum sampai rumah tu berlaku aksiden, mati. Allahu Akbar. Tuan-tuan dikatakan syahid akhirat. Tuan-tuan akan dapat keistimewaan di sisi Allah. Ada sekali lagi kata. Ingat main-main ke? Mengambil kuliah. Apatah lagi kuliah agama pula hak tafsir dan juga hadis. Allah kata kepada malaikatmu, tengok ni, haza abdi yu'azzinu wa yusalli wa yuqimu salat. Dia azan dan dia sembahyang. Wa yakhafu minni, dia takut kepada aku. Sebab itulah dalam surah Matan Arba'in, tuan-tuan. Hadis ayat pertama Matan Arba'in karangan Imam An-Nawawi. Dia letak asas akidah. Innamal a'malu binniyat. Riwayat daripada Umar Al-Khattab. Sesungguhnya semua atas perkara atas dunia ni mesti berpaksikan kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in. Segala apa yang kita niat ni dia kembali. Apa yang kita niat. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, kalau kita niat semata-mata kerana Allah, dia kembali kepada Allah. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atan yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau kita giwak satu-satu benda kerana dunia atau kerana seorang wanita, maka kita akan balik niat kita itu kepada wanita ataupun dunia. Tidak ada apa-apa yang kita boleh. Kita boleh kat mana bagi kita nak tu.
Tuan-tuan. Qad ghafartu li'ibadi wa adkhaltu jannati. Tuhan kata kepada malaikat, dia takut kerana aku, dia buat amal ibadatkan aku. Tuan-tuan mari ngaji ni semata-mata tuan-tuan nak cari ilmu, nak tahu secara mendalam ilmu Allah. Maka tuan-tuan takut perlu tuan dengar benda-benda lagu ni. Allah tercetus dalam hati Allah, takutnya aku. Mari dalam hati ni, mana Tuhan? Allah Subhanahu Wa Taala tengok. Allah boleh baca dalam hati kita. Maka kita takut pada Allah, qad ghafartu li ibadi. Nescaya Tuhan kata aku akan ampunkan hamba aku. Banyak mana dosa dia atas diri dia, aku akan ampunkan. Wa adkhaltu, aku akan pasti dia masuk dalam jannati, surga. Ini tuan-tuan. Sebab itulah saya pesan semua gapo-gapo dia. Sebab tu saya itu tuan. Saya kata kalau 3 orang pun saya ngajar. Kalau tuan-tuan nak lagi saya ngajar, saya ngajar. Sebab saya ngajar bukan atas dasar kerana ramah. Atas dasar kerana saya nak beri ilmu. Tuan-tuan nak mari nak dengar, alhamdulillah. Kalau saya dengar tak ada masalah. Lepas dah saya. Tak ada masalah saya. Untuk tuan-tuan. Saya kalau saya tak ngajar tuan-tuan, saya tak jumpa ni hadis-hadis lagu ni. Saya duk ngajar tuan-tuan. Tuan-tuan ingat saya ngaji belakang ni hadis ni. Saya masuk sewa BA dulu. Saya tak ngaji. Berapa yang mukarrar sukatan yang ada dalam sukatan tahun 1 hingga tahun 4 jadi Mesir. Nak banding dengan Universiti Melaya, universiti jauh lah. Universiti Melaya dengan Universiti UM ni bisa-bisa Universiti Melaya ni. Ujung kuku tak padan. Sukatan tahun 1 di Mesir ni, dan Universiti Melaya ni. Tahun 4 Universiti Melaya baru tahun 1 di Mesir. Sukatan. Saya beri contoh lah. Mengapa Quran di Mesir juzuk. Orang paling kurang 4 juzuk, 8 juzuk. Usuluddin. Di Universiti Melaya, 4 tahun, 4 surah ya. Surah Muluk, surah Sejadah. Surah apa lagi? 4 tahun. Universiti Melaya. Universiti paling suruh di Mesir, 8 juzuk. Kalau jurusan syariah, 30 juzuk, tak boleh kepala. Nak ngaji lagi, nak ngapa Quran lagi. Tapi nak ayatnya benar-benar tak ada lah sukatan. Kalau saya tak ngajar masjid, saya pun tak tahu. Saya boleh ilmu, tuan-tuan pun boleh. Kalau orang tak mari, amat-amat rugi. Ada ruang. Sebab tu saya ngajar, daripada start saya klik Mesir. Saya klik Mesir tahun 90. Sehingga sekarang ni, tahun 2000, berapa puluh tahun saya ngajar. Saya tak berhenti-henti lagi saya ngajar. Saya duduk di, saya duduk ngajar mahal itu, saya duduk ngajar di Al-Qudus. Al-Qudus. Lepas tu saya pergi Gong Musa, saya ngajar di Gong Musa pula. Saya klik Gong Musa, saya duduk ngajar topak, saya ngajar topak pula. Di Wakaf Baru. Saya tak betul-betul. Pas saya di BBD, saya nak ngajar di Taman Guru. Tak, dah putus. Tapi saya ambil tidak banyak. 3 hari. Tidak lebih pada itu. Saya tak. Ini tuan-tuan. Kita buat satu kerana Allah. Kerana Allah. Tuan-tuan mari nak belajar ilmu kerana Allah. Kita takut sana supaya azab supaya sana. Takut. Kita tidak tak tahu. Saya pun tak takut. Kita tahu azab neraka. Tapi setara mana tak tahu ayat Al-Quran. Kita nak baca Quran lagi, nak tengok terjemah lagi jauh lah. Ikhlas. Saya ni ayat kisah. Salah satu kisah Jabir bin Abdillah. Dia duka cita di atas kematian ayah dia dalam peperangan Uhud. Jabir. Sahabat Nabi. Dia duka cita ayah dia mati dalam peperangan. Nah. Keduka cita ayah dia ni dia terjemahkan kepada Rasulullah. Dia ayat kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, walaupun saya sedih, tapi saya nak cerita kepada Rasulullah bahawa ayah saya ni mati dalam medan perang Uhud. Ayah saya banyak meninggalkan hutang. Dan juga ayah saya banyak meninggalkan anak-anak perempuan. 2 perkara ayah saya terpilih. Satu, dia banyak hutang. Yang keduanya, dia banyak anak perempuan. Kata Nabi kepada dia, afala ubashiruka bima laqiyallahu abah. Dia kata, wahai Jabir, mu tak usah duka cita lah. Mu tak usah duk perah. Tak usah duk rasa susah hatilah di atas kematian bapakmu. Sebab ayah mula ni duduk dalam keadaan senang di sisi Allah. Aku nak cerita kepadamu bahawa ayahmu ni lah ni duduk dalam keadaan senang di sisi Allah. Besarnya orang mati syahid. Syahid. Maksud kita mati. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat.
Besar, tapi akan dapat di akhirat. Itu tuan ada ngaji. Klik kata pak, ada patut bola mati. Oh, besar. Besar juga orang klik tu ada tengok di kedai kopi pun ada patut bola. Besar juga. Besar gula lain lah. Nah, patut semaya lagi ngori. Klik kedai kopi, pak patut bola. Besar juga. Ni memang ke tuan-tuan? Cari dulu ayatnya, terserah pada tuan-tuan lah. Nah, maka Nabi kata, wahai Jabir, mu nak tahu ke tak? Aku nak khabarkan. Mu nak aku tak? Aku khabarkan kepada kamu apa yang ayah kamu telah memperolehi daripada hasil dia pergi cari. Qultu bala ya Rasulullah. Ya ceritalah ya Rasulullah. Maka dia kata, ma kallamallahu ahadan illa wara'il hijab. Nabi kata, wahai Jabir, tidak ada manusia atas dunia ni, siapa-siapa dia pun. Allah tidak akan bercakap dengan manusia melainkan melalui hijab. Di belakang hijab. Nah, Allah tidak mentajalli. Allah tidak menzahirkan diri dia. Dia tidak mentajalli. Dia tidak depan. Hanya dia kecek dengan manusia melalui belakang tabir ataupun melalui wahyu-wahyu. Melalui apa ni, ilham. Lah, melalui ilham. Dalam Quran pun dia sebut, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak ada, Allah tidak akan bercakap dengan manusia melainkan dengan wahyu kepada nabi-nabi, aw min wara'i hijab, ataupun melalui dinding, ada tirai. Aw yursila rasulan fayuhiya bi izni. Ma yasha innahu aliyyun hakim. Ataupun dia hantar para nabi, para rasul dengan wahyu. Dia kata. Tapi ayahmu ni, kena ayat asal, keistimewaan ayahmu ni, ya, Jabir, ahyaun abaka fakallamahu kifahan. Ayahmu ni hidup di sisi Allah. Lah ni dia hidup di sisi Allah. Wa fakallamahu, bahkan dia bercakap dengan Allah kifahan, secara berdepan. Lah ni dia ayahmu lah ni, dia hidup. Mu tak tahu, mu kata dia mati, dia hidup di sisi Allah. Bahkan Nabi kata fakallamahu kifahan. Dia bercakap sekarang ini dengan Allah secara berdepan, bersemuka, face to face. Tak ada, para nabi tak boleh tengok face to face. Tapi nak ayahmu ni hebat atau hebat, aku nak cerita ni, dia boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala demikian rupa. Ini kelebihan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Manusia tidak layak untuk bercakap dengan Allah. Sebab itulah Nabi pernah tanya para sahabat, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, ma ta'uddu syahidan anna fikum. Nabi tanya para sahabat, aku nak tanya bapakmu, mu faham tentang syahid ni lagu mana? Apa yang mu faham tentang syahid? Qalu, kata para sahabat, man qutila fi sabilillah bahwa syahidan. Siapa yang mati dalam medan peperang berjuang dengan musuh, maka itu syahid. Kata para sahabat. Nabi tanya, aku nak tanya bapakmu, apa mu yang faham tentang syahid? Kata sahabat, orang yang mati dalam medan perang, itulah dikatakan syahid. Maka qala Nabi SAW, kata Rasulullah, inna syuhada'u ummatin izan la khadir. Kalau begitu, sikitlah di kalangan umat aku yang mati syahid. Nabi kata, kalau mu faham lagu tu yang mati syahid fi sabilillah, mana umat aku yang mati syahid ni amat sedikit. Sedangkan umat aku ni banyak mati syahid. Qalu faman hum ya Rasulullah. Lalu lantas para sahabat kata, kalau begitu siapa mereka ya Rasulullah yang dianggap oleh mati syahid di sisi Rasulullah, di sisi Allah? Qala Nabi, maka Nabi kata, man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Satu, Nabi kata, siapa yang terbunuh dalam memperjuangkan fi sabilillah, dia mati syahid. Pak muda ayat sama mempahal ni Hanisa, salah satu sah. Salah satu sah. Di Palestin, itu syahid lah. Sebab tu tuan-tuan tengok orang mati di Palestin, bodoh kau kepada dia Allah. Berpuluh berpuluh ribu tu Allah mengunjungi syurga Allah itu. Pada tentera-tentera. Palestin ni tak akan kalah. Serai lah banyak mana tak akan kalah. Itu janji Allah. Dia tak akan kalah ke mana-mana. Sebab Imam Mahdi turun situ. Dia tak akan kalah situ.
Dia buatlah bom setara mana, pakaklah di seluruh dunia, termasuk Malaysia kalau pakak nak bunuh pokok Islam Palestin, katakanlah. Tak boleh. Itu kata Allah. Apatah lagi negara-negara seperti Malaysia, Indonesia terus menyokong perjuangan Palestin. Negara-negara Islam, Malaysia, Arab. Sesek pokok jubah, lebak labuk ni. Nah, satu. Yang kedua, Nabi kata, "Waman mata fi sabilillah fahuwa syahidun." Orang yang mati yang jalan Allah. Yakni yang mati pada jalan Allah ni, orang yang belajar, menuntut ilmu. Tuan-tuan, tuan-tuan bekerja untuk semata-mata untuk jalan Allah. Tuan-tuan jadi AJK masjid. Ni buat kerja semata masjid, dia tidak pernah dibayar gaji oleh orang. Ada orang bayar gaji untuk memakmurkan masjid. Tiba-tiba tuan-tuan mati. Itu dianggap sebagai mati syahid. Tuan-tuan belajar ni, waktu saya, tuan-tuan mari kuliah. Tiba-tiba kata nak patut kuliah, katakan, atau aksiden. Tuan-tuan mati syahid. Bukan main-main. Walaula nafara min kulli firqatin minhum yatafaqahu fid din wa liyunzira qaumahum idza raja'u. Ingat main-main ke kuliah-kuliah apa ni ilmu, majlis ilmu. Tuan-tuan tak tahu. Kita tak tahu. Di sana baru kita tahu. Kita akan masuk sekali lagi. Dalam bab dunia, mungkin minggu depan. Kena dengan dunia ni. Apa yang Allah kata? Satu. Apa saja kita buat untuk ni? Berapa ramai tau? Orang buat pusat tahfiz semata-mata kerana. Tapi niat kerana Allah sah. Jangan niat nak tunjuk ke orang. Jangan niat nak tunjuk kita ni hebat. Jangan. Kita buat semata-mata kerana Allah. Tidak ada yang lain melainkan kerana Allah. Pusat ni ar-ra'i al-ghanam fi aziyatil jabal. Kerana Allah. Tidak ada yang lain. Bukan kita nak gambar kepada orang, nak tunjuk kita ni hebat, kita ni kerja kuat dia. Kita rasa kita mampu, kita buat. Kalau kita rasa kita nak buat, kita nak kata orang tu malah ni malah tak usah buat lagi. Jangan kita ungkit apa yang kita buat. Buat semata-mata kerana Allah. Suruh malah tak usah buat. Biar orang lain tak buat. Masjid, mana setakat mana boleh buat gitu. Jangan dia kata korang, kita seorang kerja dan tak kerja, jangan. Terus. Yang kedua, wa man mata fi ta'un. Siapa yang mati kerana dia kena ta'un, kena apa ni penyakit berjangkit. Baik apa ni COVID. Tak kira lah. Orang mati kena COVID ni tuan-tuan, Allah. Berapa ramai rakyat Malaysia ni, 40,000 mati. 40,000 ni tuan-tuan, kalau 40,000 ni mati kerana kena COVID ni, dia sabar. Dia sabar sekara je. Pasti syahid. Jangan dia tak sabar. Allah. Azab tuan-tuan orang kena COVID ni, nyawa. Seminggu tu tarik nafas. Allah. Azab. Tak boleh mati. 10 hari duduk tidur menota. Tarik nafas. Kalau dia sabar, Allah sekali dia tarik nafas, Allah, azabnya ya Allah, Allahu Akbar. Kalau dia sabar ketika mana dia kena COVID ni, hanya Allah saja yang tahu berapa besarnya ganjaran yang dia dapat. Jangan tak sabar. Tak sabar habis. Kena sabar. Apa jua musibah yang Allah bagi, ada hikmah, ada sebab. Kita tak seduka cita. Semakin kuat kita beriman, semakin kuat kita diuji oleh Allah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan beriman ataupun tidak tuan-tuan, kekuatan Allah saya ke tuan-tuan ni, pertama sekali ujian. Kalau tuan-tuan dalam hidup ni tak ada ujian, sedar jak beriman lah. Tak kuat iman tuan-tuan. Allah dia uji manusia berdasarkan iman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berdasarkan kemampuan kita. Allah tak uji. Kalau kita tak ada kesulitan, hidup dalam tempat kita kerja ni tak ada susah. Anak-anak kita tak ada masalah masuk universiti, masuk waktu. Anak kita pun nikah, boleh cucu. Tu pun tak ada sikit abuk masalah. Fikir. Kena beringat. Ingat. Berhati-hati. Jangan sedap, kawan Alhamdulillah. Tak ada. Setakat ni kawan Senin.
hidup mau selesai, anak cucu kawin pun selesai. Tak ada lagi yang. Jangan ingat baik-baik. Penuh azab, COVID. Ada sebab tu saya bagi. Tapi kita kena sabar lah. Kena sabar. Sebab apa juga penyakit yang kita kena sekalipun. Accident, Allah sabar. Anak kita accident, Allah ujian tu. Allah Akbar. Aku terima ya Allah. Aku redha apa yang aku bagi, aku terima ya Allah. Kita redha. Kita husnuzan kepada Allah. Sangka baik pada Allah. Mungkin ini, Alhamdulillah, mungkin kalau mungkin Allah ujung itu saya tak ambil lagi nyawa anak aku. Dan yang keempatnya, wa man mata fil batni fahuwa syahidun au kama qala riwayat al-Imam Muslim. Ataupun mati yang ada sakit dalam perut. Tak kira lah. Sakit dalam perut. Kena kanser ke? Sakit perut ke? Sakit malam, gelik maya, sakit, salah, mati, gotu-gotu. Orang mati yang gitu. Maka itu Nabi kata syahid. Kena kanser. Azab kena kanser, tuan-tuan. Saya ingat tengok Habib Pas saya ni. Habib Pas saya ni, 28 tahun meninggal dunia. Umur 44 lagi mati. Tapi saya nak oyak dia orang baik. Memang dia orang baik sungguh. Dia anggap kita ni sepuah adik dia, bukan sepuah adik ipar. Dia orang baik. Saya tak pernah jumpa lagi Habib Pas tahu tu. Dia orang baik sungguh. Dia mati pukul 10 pagi malam. Jenazah apa? Di rumah pukul 12. Saya duduk baca Quran. Peluh ni banyak dia. Banyak dia ni peluh. Saya sapu kata tuala. Mai peluh. Sapu peluh. Naruh tu. Muka senyum, tuan-tuan. Saya bukan kata, saya tengok belakang arwah ayah saya mati, mak saya. Tapi dia hebat. Peluh. Saya nak ayat. Tahun 2001. Akhir 2000, awal 2001 saya mimpi. Mimpi ni kita nak percaya, tapi saya mimpi lah. Dia mati tahun 97, tahun 2001 saya mimpi dengan dia. Belum orang saya tak pernah mimpi dengan dia. 2001 saya mari mimpi daripada saya. Saya masuk dalam kubur dia. Saya pun heran. Kita baca Quran, kita sedekah dia semua. Saya masuk dalam kubur dia. Dan saya duduk sel dia. Saya duduk pada tahiyat pertama di muka dia. Dia tak ada saya buka kain kapal dia ni. Saya nampak wajah dia ni. Satu pun tidak gelah. Walaupun bulu pun. Sebing dia. Saya kata Allahu Akbar. Saya kata Allah Abidin. Wah, saya sedar. Saya tidur. Saya kata, aku kira-kira nak pergi gali kubur dia, nak tengok betul-betul. Nah, tapi sahabat takut tu. Daripada dia mati tahun 97, 2001. Kali pertama saya mimpi dengan dia. Tapi dia orang baik sungguh tuan-tuan. Tapi dia sabar. Anak dia kecil-kecil lagi luar kata tu masa dia meninggal dunia. Tapi azab lah. Sakit, kanser tulang. Nuri mari atas jenazah dia daripada kofu mari atas di ekor. Menderita. Senyumlah Allah masa sepanjang. Sakit tu Allah, baca nak pergi. Dia tekah dengan arwah ayah saya ni. Ayah saya meninggal dunia 41 hari. Cukup 41 hari sipel makuk 40 hari, sambung dia mati pula. Pasal dia baik dengan ayah saya, dia sepuan. Ayah saya pun dengan dia ni, tak panggil anak-anak, panggil dia. Pergi mana-mana. Rapat. Kalau orang baik tu. Dia orang baik ni kita akan sebut. Apa-apa dia pun. Orang jahat ni orang sebut juga. Tuan-tuan jadi orang jahat lah. Orang sebut juga. Kalau tak boleh jadi orang baik. Kalau tak boleh jadi orang baik, kita pilih jadi orang jahat. Untuk nama kita disebut. Itu. Baik. Kita tengok hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah. Nabi bersabda, Nabi kata, syuhada'u khamsah. Syahid ini ada 5. Syahid. 1, al-mat'un. Kena wabak sana.
Yang kedua, al-mabtun, penyakit dalam perut. Nabi lanjutkan lagi. Al-gharik, orang mati tenggelam. Mati tenggelam. Lemah. Lemah dalam air. Kena tsunami. Satu ujung sungai tu tak boleh lah. Lemah juga Nabi tak bunuh diri, tak boleh lah. Wasahibul hadmi. Ditimpa bangunnya. Putus. Supaya Highland Towers. Dan syahidun fi sabilillah. Dan mati dalam medan perang. Ni Nabi kata 5. Maka Imam Nawawi dia membahagikan syahid ni ada 3 jenis. Imam Nawawi. 3 jenis. Imam Nawawi bagi syahid. Syahid, dia kata pertama, nak kata Imam Nawawi, syahid dunia dan akhirat. Hak ni mati, hak ni soya. Syahid dunia dan akhirat ni mati melawan musuh di Palestin. Tak perlu dimandikan dan tak perlu dikafankan. Tandingan gitu ya. Syahid akhirat, orang ni, dia kena mandi, dia kena kafan. Keistimewaan dia Allah akan bagi dalam akhirat. Allah bagi di akhirat. Asalkan dia sabar. Dia sabar. Akhirat. Sebagaimana kita sebut 5 perkara sana. Hak nyakit dalam perut, hak mati kena wabak, hak tenggelam, hak fisabilillah dan juga sahibil harmi yang dia tertimbus. Ini syahid akhirat. Dan syahid yang ketiga ialah syahid dunia. Ini syahid dunia ni. Orang yang ikut perang, berani pelik. Apabila dia terkena luka, dia hilang sabar. Lalu dia bunuh diri. Dia tak tahan dengan kesakitan, dia matikan diri dia. Hak ni, dia panggil syahid dunia. Di mata manusia dia syahid, tetapi di mata Allah tidak. Syahid dunia ni. Syahid dunia, dia memang dia syahid sungguh di dunia, mata manusia, pergi perang nampak dia berani. Tapi dia pergi perang itu semata-mata bukan kerana Allah, ataupun dia perang-perang kerana Allah, tapi dekat nak mati, tak tahan dengan kena tombeng ini, tak tahan dia bunuh diri dia. Sakit saja. Sebab bodoh kuala kerai dulu. Dia sakit perut. Waktu dalam perut, dia ambil pisau, dia diri dia. Sakit saja. Bodoh umur berapa belas tahun, 17. Tapi mujur tak mati. Tak tahan sakit saja. Kita juga. Kadang-kadang kita mari sakit gigi. Buat saja patah pipi. Tak apa. Dah patah pipi itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau boleh membawa kepada mati, musibah yang Tuhan bagi kita tak sabar, kalau kita buat, itu panggil syahid. Tapi syahid dunia. Bukan boleh pahala, boleh dosa pula. Dan kata Nabi tambah lagi syahid ni, ni penting hadis ni. Kata Rasulullah, man qutila duna maluhu fahuwa syahidun, wa man qutila duna ahlihi wa duna ma'damu au duna dini fahuwa syahidun, au kama qala Abu Dawud. Orang yang mati kerana mempertahankan harta dia. Orang masuk curi. Masuk curi, masuk pomo Tok Bila, Tok Bila ni, Haji Al-Qudus ni. Ayuh ya. Dia masuk, dia turun semaya, subuh, Tok Bila nak pergi bank, dia turun curi masuk. Dia kunci dah, dia katuk kunci. Dia duduk pisau pukul 3 pagi lagi. Lepas Tok Bila turun, dia tok pagi atas tekok. Dia pakai topeng. Dia tok kelawan. Ambil belakang. Habislah kat 100,000. Bagi kemah zaman arwah. Ayo dia hak zaman kemah toko dulu mahal tu. Gelan. Habis 100,000. Lepas tu duit 1,000 ya. Sebelum pada tunya azan Jumaat Masjid Al-Qudus, kerja JPJ. Ambil bagi kemah bini dia, BT 40,000. Lepas tu buat lagi kereta. Kereta baru lagi. Ni kalau kita malawai ketika itu dari rumah kita terbunuh, maka Nabi kata kita syahid. Begitu juga kalau kita mati kerana kita mempertahankan keluarga kita. Mempertahankan keluarga kita, mempertahankan darah kita daripada dicemari, atau kita mempertahankan agama kita. Maka orang ini dianggap sebagai mati syahid.
Sebab itulah tuan-tuan, kita kena ingat. Ada satu peristiwa yang terjadi kepada Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ni pocik kepada Anas bin Malik. Anas bin Nadir ni tidak suruh. Tak suruh Anas. Anas bin Nadir ni dia riwayat hadis ada dua lah. Dalam Sunan Tis'ah ni dua je riwayat hadis. Anas bin Malik ni banyak 130 riwayat hadis. Dia tidak suruh Anas bin Nadir ni. Ada satu ketika Anas bin Malik ajak ayah pok dara dia pergi perang. Tapi dia tidak boleh tak jadi pergi perang Badar. Sebab dia kata ada sebab-sebab itu tertentu dia menyebabkan dia tidak boleh pergi perang. Maka dia tidak menyertai peperangan Badar. Tapi dia berjanji dengan Anas bin Malik, dengan dara dia dan dengan depan Rasulullah. Sekiranya ada ruang lagi untuk berperang, dia akan ikut serta. Apa jadi pun dia akan pergi. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, berlakulah peperangan Uhud. Maka dia minta izin Rasulullah untuk hadir. Dan dia akan buktikan kesungguhan dia dalam peperangan. Ketika mana tentera Islam hampir tewas, tinggal tepat berkuda, dia mohon kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunlah dosa kawan-kawan aku. Dia tengok Nabi saya, dia kena panah, dia berserah. Dia menyerbu musuh. Dia pergi. Teka dia pergi tu, tuan-tuan, dia tengok Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az tengok ni perima Malik bin Nadir. Kejut Sa'ad bin Mu'az ni. Tuan-tuan kenal Sa'ad bin Mu'az ni siapa dia? Sa'ad bin Mu'az ni, kita baca dah hadis dia dulu. Antara sahabat Nabi yang apabila dia mati, bergegar aras. Aras yang bergegar bila dia mati. Walaupun bergegar aras sekalipun, tapi mayat dia, jenazah dia, kena juga himpitan kubur. Orang yang paling sikit sekali kena himpitan kubur dia, Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata, tak siapa sesaat. Ingat tuan-tuan, siapa-siapa yang mati semua kena himpitan kubur. Buatlah amalan jauh lah, setara mana alim, setara mana hebat, setara mana, tuan-tuan tak akan lepas daripada himpitan kubur. Tuan-tuan buat amalan, buat baik, buat jauh, hanya boleh lepas azab kubur. Tapi himpitan kubur dia tak akan terlepas. Dalam atas dunia ni 3 orang ya, terlepas azab himpitan kubur. Selain pada tu semua kena belakang. So hebat-hebat Mu'az bin Sa'ad bin Mu'az dia kena himpitan kubur. Himpitan kubur ni tuan-tuan, maknanya tubuh kita ni Tuhan rapat daripada sini ni, tulang-tulang ni dia selisih antara tulang. Supaya kita masuk ikan dalam mesin nak buat kepuk. Kak. Itu himpitan kubur. Tidak ada satu pun manusia yang akan terlepas. Semua kena. Tuhan ayatnya bahawasanya inna wa'dallahi haq, janji aku ni adalah tepat. Aku kata ada himpitan kubur, ada. No, kena rasa sikit orang. Azab kubur bergantung kepada amalan. Tuan-tuan lepas, tuan-tuan buat jauh, akan lepas azab kubur. Tetapi fitnah kubur, azab himpitan kubur, tuan-tuan tak akan lepas. Ke mana-mana. Bergantung kepada amalan kita. Amalan kita banyak, tak lama lah dia. Boleh seminggu, lama seminggu lepas. Kalau hak jahat lagi kat boleh setahun. Duduk kepik situ lah setahun. Topik wah. Kita tengok dalam kubur ni tuan-tuan. Amin. Kita tengok pok kita, ayah kita, adik-adik kita mati. Nampak relax kubur. Baca ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afi. Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannah. Dia dah tu tahu lagi mana. Tak kita pergi masuk kita duk baca tu dia kena himpit kubur lagi kita tahu. Terlepas lagi. 5 tahun dah mati. Lah something lah dah ke dunia. Something lah, boleh lah dengan Allah. So hebat sangat. Ada umur naik puluh, tak insah lagi. Tak kenal lagi masjid lah ada. Tuan-tuan, ke mana-mana. Jadi Sa'ad bin Mu'az tengok kehebatan Malik bin Nadir ni, dia menyerbu seluruh musuh sehingga dikatakan dalam hadis ini dia terkena tikaman, terkena parai, terkena kelewar, terkena tombak, terkena anak panah sebanyak 80 tikaman. Ketika dia unggah tu dia kata kepada Sa'ad bin Mu'az, "Inni rihul jannah." Aku rasa bau syurga. Bau syurga ni sudah aku terhidu. Allah. Hebat para sahabat Nabi. Sehinggalah jenazah dia apabila nak kutip mayat ni tidak ada orang kenal.
Siapa dia ni hok mati ni, hancur muka ni. Hanya dikenali oleh adik dia. Adik perempuan dia kena atas sebab ada tanda lahir. Ada atas belakang dia sebesar dia sekeliling. Oh, dia kata abang dia ni Malik bin Nadir. Oh, Nabi kata okey. Dan juga dikenali oleh adik dia yang lain atas jari dia. Mungkin jari dia ada luka. Situ kena dia. Sebab muka tak nampak hati lebu. Tuan-tuan, ni sahabat Nabi ni tuan-tuan banyak mencari syahid. Bahkan dia mencari bayangan syahid. Kita gapo jasa kita kepada agama. Gapo je jasa kita kepada agama. Cuma hari-hari pokok kita ni hanya mendengar cacian dan maki hamung. Maki hamung cacian. Politik saja. Tak ada benda lain. Atas dasar politik, duk caci hamung, duk maki orang. Duk kata hudud, duk kata pertukuan. Itulah jasa kita kepada Islam. Tidak ada jasa lain melainkan jasa hanya mencaci, hudud masa saling hudud menghudud. Itulah jasa kita. Jadi kita minta lah supaya pokok kita ni rasa insaf diri lah. Kita pokok kita ni kuliah kita mari. Para sahabat ni tak mari pergi perang ni, rela tebuh tunggu masa nak pergi perang. Kita kuliah tak mari sehari, tak ada rasa nak tebuh. Nah, kita tahu betapa besarnya kuliah-kuliah. Cuma kita mari itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat semata-mata kerana Allah, insya-Allah Tuhan akan bagi kita. Saya alhamdulillah lah. Lalu masjid Al-Qudus ni tuan-tuan yang ramai. Saya tengok orang baru ni yang pelik. Semakin ramai. Penuh. Malah saya ngajar tu, kita pergi ngorek tu, tak ada parking, penceramah tu tak ada parking. Alhamdulillah. Jadi kita haraplah, kita sama-samalah kita menghidupkan sunnah Rasulullah ni. Selalu kita menghadiri kuliah-kuliah maghrib. Kuliah-kuliah agama. Jadi setakat tu dulu ada soalan kena tanya berkenaan dengan syahid. Saya buka sebelum kita tutup. Ada yang tanya. Okey, kalau tak ada kita boleh setakat dulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'anna syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma alikal yahud wan nasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا